Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu lagi dalam kelas Sains tahun 5. Jadi ini adalah kelas yang kedua. Jadi minggu lepas cikgu ada membincangkan tentang kemahiran proses sains. Bagaimana kita merancang untuk melakukan satu eksperimen. Jadi perancangan sebelum kita melakukan eksperimen tersebut ada pelbagai benda lah yang kita perlu siapkan, perlu ada, ya. Sebelum kita buat tu kita mesti tahu dia punya pembuluh ubah, dia punya tujuan, dia punya hipotesis dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak tengok satu contoh. Jadi kita nak lihat, jadi minggu lepas cikgu banyak kita gunakan buku teks yang lama, tapi minggu ini kita akan lihat pada buku teks yang baru. Jadi ada yang daripada kamu yang telah pun menerima buku teks. Jadi cikgu membincangkan muka surat 7. Muka surat 7 sebenarnya. Tapi kita lihat sedikitlah daripada muka surat yang awal. Kita ada gambar, okay. Unit 1 kemahiran saintifik. Okay. Kita ada gambar 4 orang, ada 2 budak perempuan dan 2 budak lelaki sedang menarik upih. Okay. Mungkin kamu tak pernah main, tak pernah tahu pun permainan tarik upih ni, ya. Jadi tarik upih zaman-zaman dulu memang popular lah di kampung-kampung. Mungkin ada yang duduk di kampung masih lagi main lah. Mungkin ada yang orang yang bandar tak pernah tahu pun apa itu permainan tarik upih. Okey, jika kamu perhatikan yang geng budak lelaki itu dia agak ke depan. Dia menang lah dalam pertandingan dia, permainan ni dia lebih ke depan. Jadi ada banyak sebab. Okey, kita lihat perbezaan antara kedua-duanya. Okey. Yang geng budak perempuan ni, Ana dan Melia. Okey, Ana dan Melia, satu lagi Chan dan seorang lagi cikgu tak tahu apa nama. Okey. Jadi apa yang kita lihat perbezaannya Ravi, Chan dan Ravi. Okey. Jadi Chan dan Ravi ni berada di atas rumput. Manakala Ana dan Melia berada di atas jalan, tanah pasir, tanah merah. Okey. Adakah kedua-dua keadaan ini memberi kesan kepada hasil permainan ini? Okey, adakah memberi kesan? Ya, memang akan memberi kesan kerana kedua-dua permukaan tadi tidak sama kasar. Okey, pada permukaan rumput dia lebih licin, manakala pada permukaan tanah dia lebih kasar. Apabila dua permukaan yang tak sama kasar dan licin, dia akan memberi kesan lah, kerana yang kasar mempunyai daya geseran yang lebih tinggi, manakala yang licin kurang daya geseran. Jadi daya geseran dia akan menentang arah pergerakan. Okey, dia ada menentang arah pergerakan, jadi dia mengganggu kelajuan upih tadilah bila ditarik. Jadi sebab itu budak perempuan itu agak ke belakang, manakala budak perempuan itu budak lelaki itu lebih ke hadapan, kerana dia berada pada permukaan yang lebih licin. Ini secara kita lihat gambar ni secara berfikir secara saintifik lah. Okay, kita tengok, kita kaji apa yang berlaku. Jadi dalam permainan tarik upih ni ada banyak lagi faktor-faktor lain yang boleh memberi pengaruh. Jadi kita boleh fikirkan, duduk tengok ni, kita fikir apa lagi yang boleh dimain peranan. Jadi macam kita lihat ni, lelaki dan perempuan dia mempunyai tenaga yang berbeza. Jadi secara semula jadi lelaki mempunyai tenaga yang lebih berbanding budak perempuan. Sekiranya mereka tu sama umur, badan lebih kurang, dia akan jadi budak lelaki mempunyai tenaga yang lebih tinggi. Kerana secara semula jadi lelaki mempunyai sel otot yang lebih berbanding budak perempuan. Melainkanlah budak lelaki tu terlampau kurus, jadi dia kurang zat makanan ke, dia terlampau kurus, kecil dan sebagainya, kalau banding dengan budak perempuan yang lain yang secara yang normal, mungkin yang tu dia tak samalah, mungkin budak perempuan tu akan mempunyai tenaga yang lebih. Tapi secara biasanya kalau kita bandingkan budak lelaki yang sama lebih kurang sama umur, badan lebih kurang, budak lelaki mempunyai sel otot yang lebih dan mempunyai tenaga yang banyak berbanding budak perempuan. Jadi itu juga memainkan peranan. Kemudian orang yang menaiki upih itu pun kita kena lihat jugalah berat badan mereka. Kalau kita letakkan yang berat yang terlampau berat, maka dia akan memberi kesan kepada penarik upih tersebutlah. Jadi kita kena lihat. Jadi kita nak adil, kita kena letakkan lebih kurang sama berat. Jadi ini yang cikgu ceritakan minggu lepas berkenaan dengan pembuluh ubah yang dimalarkan.
Jadi kalau pemboleh ubah dimalarkan, dia mesti kita kena letakkan kedua-dua set itu, kita nak buat eksperimen, kita nak buat lawan dua ni, kita nak letak dua-dua tu mestilah mempunyai kita kena samakan kedua-duanya. Jadi kita kena samakan benda yang mana dia akan memberi kesan sekiranya kita tidak samakan. Jadi benda begitu barulah jawapan itu dikira jawapan yang betul-betul tepat dan lebih selamatlah untuk kamu jawab. Jadi kalau jawapan kamu yang kamu letakkan satu boleh ubah yang sama, tapi persamaan itu tidak memberi kesan kepada eksperimen, maka jawapan itu bagi cikgu tak boleh terima lah itu. Jadi kemungkinan kalau nasib kamu baik, pemeriksa akan beri jawapan yang betul. Tetapi kita nak jawapan tu betul-betul jawapan yang betul-betul tepat lah, supaya tidak ada masalah, kamu pun dapat jawab dengan baiklah, yakin jawapan kamu tu. Jadi jangan bagi jawapan yang samar-samar, supaya nanti pemeriksa pun mungkin akan bagi mungkin betul, mungkin salah. Jadi untuk jawapan pemboleh ubah yang dimalarkan, dia mesti satu pemboleh ubah yang sekiranya kita ubah, dalam kes ni dia jadi tak aci lah. Kalau orang main, budak-budak selalu kamu main, tak aci lah, tak aci, tak adil bagi kedua-duanya kalau kita ubah dia. Okay, kalau kita ubah satu benda macam baju, adil lah ubah baju, tak ada masalah. Baju tu sama ke tak sama, tak ada masalah. Main waktu hujan ke waktu panas ke sama aja. Tapi mesti dua-duanya bermain di tempat yang sama lah, dua-dua hujan. Tapi ada satu tempat hujan, satu kat tempat waktu panas pun dia ada perbezaan juga. Okey. Jadi kita kena tengok kepada benda yang dia kena bagi adil. Bagi adil maka kita kena malarkan semua pemboleh ubah yang lain. Baik. Cikgu lajukan. Jadi dalam buku kamu dia cerita banyak tentang kapal terbang. Ada pelbagai jenis lipatan kapal terbang, desain kapal terbang, ada yang letak pemberat di hadapannya dan sebagainya. Kemudian okey. Jadi untuk melihat yang mana lebih laju dan sebagainya, kita kena buat satu eksperimen untuk membuktikan yang mana lebih laju. Tapi bila kita nak kaji tentang satu-satu faktor tu, maka faktor yang lain kita kena samakan. Jangan kita masukkan semua pemboleh ubah sekali dan kita jalankan eksperimen, maka apabila terjadi yang satu keputusan yang kamu harapkan atau tak harapkan kan, kamu tidak boleh track balik, tak boleh kesan balik apakah penyebab sebenar benda itu berlaku. Jadi kalau kita ubahkan satu benda aja, maka kita tahu yang kita ubah itulah penyebab kepada hasil eksperimen tadi. Okey. Cikgu terus kepada muka surat 6 dan 7 yang mana mereka menjalankan satu eksperimen berkenaan dengan mengkaji hubungan antara panjang gelang getah yang ditarik dengan jarak terbang kapal terbang kertas. Yang ini dia nak kaji tentang jarak getah kita tarik. Kita buat satu terbang kertas, kita letakkan, kita tarik. Okey, diklikkan dengan satu klik getah, ditarik dan dilepaskan. Jadi kita nak kaji sama mana yang akan lebih jauh. Apabila kita tarik getah lebih panjang atau kita tarik getah sedikit, dia akan pergi jauh. Okey, itu. Bila kita nak kaji perkara itu, perkara-perkara lain ataupun pemboleh ubah yang lain perlu disamakanlah. Kapal terbang mesti jenis yang sama, cara lipatan dia, berat kapal terbang. Kalau kamu baca, cikgu rasa ada tadi, cikgu dia cakap supaya menggunakan kertas yang cikgu dia sediakan. Okay, supaya berat kertas tu, tebal kertas itu tetap sama. Dan desain tu dia pilih satu desain saja untuk buat eksperimen ini. Supaya semuanya sama, yang tak sama cuma panjang getah ditarik. Maka benda yang tak sama itulah kita namakan sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi, dia pemboleh ubah yang diubah. Maksud diubah tu ada orang yang ubah dia. Kita sendiri yang tukar-tukar. Nak bagi panjang kan, nak bagi pendek kan, nak tarik kuat kan, nak tarik perlahan kan. Kita sendiri yang tentukan. Sebab tu dia disebut diubah. Hasil dia nanti, dia akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas pula, pemboleh ubah yang berubah. Dia tidak diubah. Okey, dia tidak diubah. Yang diubah pemboleh ubah dimanipulasi. Tetapi dia berubah secara langsung dengan kesan pemboleh ubah yang dimanipulasi tadi. Kita ubah yang ni, maka yang ni akan turut berubah. Dia tak sebut turut diubah. Kita hanya ubah yang ini. Apabila kita nak ubah yang ini, satu benda ni, kita kena ubah yang ini. Sebab tu yang ni kita diubah, pemboleh ubah diubah. PM.
yang ini akan turut berubah. Jadi kita tak boleh secara terus kita nak ubah yang ni, tak boleh. Kita nak ubah yang ini, hasil ni kita nak ubah, kita kena ubah yang ini, pun boleh ubah dimanipulasi. Okey, kalau kita nak kapal terbang ni pergi jauh, kita kena tarik getah ni dengan lebih kuat. Itu secara logiknya lah. Kalau kamu fikir secara logiknya, apa yang akan berlaku? Yang mana kapal terbang yang ditarik getah dia lebih jauh ke belakang, dia akan pergi dengan lebih jauh. Itu secara logik fikirannya lah. Okey. Jadi kita tak boleh cakap macam tu saja. Walaupun kita tahu kemungkinan besar itu yang berlaku, maka kita kena buat eksperimen. Jadi apa yang kamu ramalkan tadi sebentar tadi, itu dinamakan pemboleh ubah. Itu dinamakan hipotesis. Satu pernyataan awal yang menjangkakan apa ataupun meramalkan apa yang akan berlaku pada akhir eksperimen. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi diubah pada awal eksperimen. Pemboleh ubah bergerak balas hanya boleh didapati, boleh hanya dilihat pada akhir eksperimen. Dia berlaku, dia boleh dapat daripada keputusan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi pada awal-awal eksperimen. Waktu proses perancangan tu kita dah tahu dah apa benda yang kita nak buat. Okey, bila kita dah tahu, kita rancang, kita ramalkan apa yang berlaku, kita menulis satu hipotesis. Baik. Dalam menulis hipotesis, ada beberapa cara hipotesis. Selalunya ada 3 cara yang cikgu ajar. Tapi selalu yang kita gunakan hanya 2. Okey, yang pertama kita menggunakan kaedah jika maka. Jika maka. Dia ditulis dalam 2 pernyataan atau 2 ayat. Kerana ayat pertama akan membincangkan tentang PM. Yang kedua dia membincangkan tentang PB. Dan setiap PM dan PB ni mesti disertakan dengan corak. Okey. Kita masukkan PM, pemboleh ubah manipulasi ya. Jadi selalunya bila membuat hipotesis, kita kena sebut PM dahulu. Apa yang kita buat dulu, jadi nanti berlaku bagaimana, apa yang berlaku kemudian. Okey. Jika panjang gelang yang ditarik, kita buat ringkasan lah. Jika panjang gelang yang ditarik, okey, kita ambil yang paling ni lah, 30 tu. 30 tu yang paling panjang lah. Jika panjang gelang yang ditarik panjang 30 lah, maksudnya yang 30, 10, 20, 30 tarik panjang, maka kita masukkan dia PB pula. PB dia kita boleh ambil dari sebelah kanan. Jarak terbang kapal terbang. Maka jarak terbang kapal terbang jauh ke dekat. Kalau kita tarik panjang, secara logiknya dia akan pergi jauh. Jadi ini dia punya corak dia. Ini dia punya PM. Ini dia punya PB. Mana nak dapat PM dan PB? Sekiranya kamu ada jadual. Dalam buku kamu kau surat 7 lah. Ke surat 7, kamu ada satu jadual. Okey, setiap jadual dia ada tajuk. Tajuk yang sebelah kiri ini adalah PM. Apa yang duduk di sebelah kiri, apa saja yang ada dalam tu, dia adalah pemboleh ubah dimanipulasi kamu. Manakala di sebelah kanan, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, kena ingat kataan ini kiri PM, kanan PB. Ada satu lagi jenis jadual, dia menunjukkan jadual memanjang macam ni, secara melintang. Dia disusun tajuknya atas dan bawah. Maka atas PM, bawah PB. Jadi kamu kena ingat, kiri PM, kanan PB. Atas PM, bawah PB. Kiri PM, kanan PB. Atas PM, bawah PB. Itu macam mana kita nak mencari pemboleh ubah untuk menulis hipotesis. Okey, tapi bukan semua. Kalau kamu, memang tips ni memang banyak digunakan, tetapi bukan semua yang kita boleh ambil ke secara terus. Ada yang kita kena ubah sikit, adjust sikit dia punya jawapan. Apabila kamu jumpa dalam kotak-kotak ni, dia tidak bagikan nilai, tak ada, dia bukan satu nilai.
dia bagi dalam bentuk huruf ataupun nama. Contohnya kedudukan atau murid. Murid A, B, C, D. Atau dia pun nama. Bu, Ali, Acong dan sebagainya. Itu nama ataupun huruf tu tidak boleh, bila dia bukan satu nilai, maka kita tak boleh ambil terus. Maka dia punya pun boleh ubah dimanipulasi. Kamu kata nama murid. Okey, kamu kata murid, pun boleh ubah dimanipulasi dia murid. Cikgu kata atas PM, maka PM dia murid lah. Tidak tepat. Kalau macam tu, kita tak boleh ambil dia terus sebagai PM sebab dia bukan satu nilai, dia A, B, C dan D ataupun nama. Kalau jenis macam tu, yang bahagian atas tadi yang kamu kata tadi murid tadi, kamu kena adjust sikit. Kamu kena lihat pada murid tersebut apa yang perbezaan pada murid tersebut. Kamu tengoklah murid A, murid B, murid C. Mungkin murid A tinggi, murid B sederhana, murid C rendah. Maka pun boleh ubah dimanipulasi adalah ketinggian murid. Murid tu ada. Okey, tapi kita kena tambah perkataan ketinggian murid. Barulah itu PM yang sebenar. Kena tambahan perkataan macam tu. Kalau tidak, dia terus ada nilai kat sini. Okey, tulislah ketinggian murid 10 160, 150, 120. Nampak dia satu nilai 160 tu 120, 120 itu nilai. Maka kita boleh terus ambil ketinggian murid. Kalau dia sekadar tulis murid, dia tuliskan nama-nama, kamu kena tambah sikit dalam tu untuk jadikan betul-betul jawapan kamu untuk boleh ubah dimanipulasi. Baik, okey. Okey, ini cara yang pertama. Jika kita masukkan apa dia PM dia, kita ceritakan apa yang berlaku, corak dia. Masukkan PB, masukkan corak dia. Kita boleh tukar. Kalau kita ambil yang pendek, jika panjang getah yang ditarik pendek, maka jarak terbang kapal terbang dekatlah. Bila kita ubah yang ni, dia tak ada masalah kita nak pakai yang mana pun, tapi dia punya pasangan yang bawah tu mesti betul lah. Kalau ditarik pendek, maka jarak dia pun dekat. Pun satu hipotesis. Okey. Okey, cara kedua nak menulis hipotesis. Okey. Dia menggunakan perkataan semakin. Dua ayat juga, sebab dia ada dua pun boleh ubah. Sama juga yang atas, kita selalunya kita akan sebut PM dahulu. Okey, ayat atas untuk PM, yang bawah untuk PB. Ni PM kan? Ni lama atas PM. Tapi yang ni kita sebut corak dia dulu. Corak dia sama ada menaik atau menurun, ataupun disebut bertambah atau berkurang. Baru kita masukkan dia punya PM. Ni lah PM. Panjang getah yang ditarik. Yang ini kita masuk jarak terbang kapal terbang. Kita pilih, kita nak yang tinggi ke rendah. Semakin bertambah, kita ambil yang tambah terbang ini. Semakin bertambah panjang gelang yang ditarik, maka jauh tidak. Kalau jauh, kita ambillah yang ini. Semakin bertambah jauh jarak terbang kapal terbang. Kalau ke atas ni kita ambil yang menurun. Semakin berkurang panjang getah yang ditarik, semakin berkurang jarak terbang kapal terbang. Okey, yang mana kita ubah ni, kita kena ubah. Pasangan dia mesti betul. Yang ini kita sebutkan PM dahulu, corak kemudian. PB dahulu, corak kemudian. Ini kita masukkan corak dahulu, baru masukkan PM. Masukkan corak dulu, baru masukkan PB. Baik. Yang ketiga ni jarang cikgu gunakanlah, cikgu takut kamu keliru. Kalau kedua-dua yang atas ni, kita akan tulis tentang PM dahulu. Tetapi untuk yang ketiga, kita sebut PB dulu. Sebab tu cikgu tak nak cerita, takut kamu keliru yang mana PM. Jadi kamu ambil yang dua ni senang lah. Ingat, mesti jawab cerita tentang PM dahulu. Tapi kalau siapa yang dah ingat ni nak pakai ni, boleh je. PB apabila PM. Kamu ceritakan apa yang berlaku apabila PM kita buat macam ni. Jauhnya kapal terbang tu bergerak dengan jauh. Jarak kapal terbang tu terbang jauh apabila panjang getah yang ditarik itu panjang. Lebih kurang macam itulah dia punya hipotesis. Tapi cikgu banyak tumpukan pada dua ini saja.
Waktu bila kita guna jika maka, waktu bila kita gunakan semakin. Baik. Bila kita gunakan jika maka, apabila kita ada dua keadaan yang betul-betul berbeza. Kita hanya jawapan dan keputusannya hanya berlaku dalam keadaan dua benda yang ketara. Dia tidak ada tengah-tengah. Contoh, hidup mati. Dia tak ada tengah-tengah. Tengah-tengah tu pengsan tu pun hidup juga. Koma pun masih hidup. Dia sampai satu tak kita matilah. Dia tidak ada tengah-tengah. Semakin hidup, semakin tak ada. Semakin tak ada. Dia terus jika. Kita nak tengok tentang benda lain. Rosak elok. Jika masuk dalam air, maka telefon itu rosak. Jika tak masuk air, maka dia tidak rosak. Dia sebenarnya rosak, tak rosak je. Itulah, tak ada tengah-tengah. Semakin rosak, tak ada perkataan semakin rosak macam tu. Jadi dalam keadaan macam tu kita gunakan jika maka. Ataupun bila kita buat eksperimen tu, kita hanya membandingkan 2 set saja. Okey, kita buat satu eksperimen, kita guna 2 set saja. Tarik 10 cm, tarik 30 cm. Dah. Maka kita boleh buat jika maka. Waktu bila kita nak gunakan semakin, apabila dia ada peningkatan. Selalunya kalau jadual dia panjang macam ni. Contohnya suhu air. Minit pertama, kedua, ketiga, minit kedua 468. Ada naik 2, 4, 68, suhu dia semakin naik. Kita panaskan air, pada minit kedua kita catat suhu. Pada minit keempat kita catat suhu, minit 6 ke 8, suhu dia semakin menaik. Bila ada peningkatan begitu, kita boleh gunakan cara yang kedua. Okay? Kita melihat pada jadual tu mesti ada lebih daripada 2 lah. Kita tak mahu jadual yang ada 2 saja. Rosak, elok, hidup, mati, pecah, tak pecah. Benda-benda tu dia tidak ada tengah-tengah. Bila tak ada tengah-tengah, kita guna jika maka. Dia satu jawapan yang pasti. Kalau yang ini dia ada peningkatan, okey, suhu dan sebagainya, dia ada peningkatan, kita gunakan semakin dan semakin. Baik, Jadi dia ada soalan kat sini. Dia tarik 10, 20, 30, apa yang berlaku. Jadi kita jangkakan yang ditarik 30 tu akan pergi dengan lebih jauh. Nyatakan pemerhatian kamu jika gelang getah ditarik sepanjang 30 cm. Bila kita sebut tentang pemerhatian, baik, nak tulis pemerhatian, dia ada beberapa tips lah yang untuk membantu kamu sebagai panduan. Dia tidaklah bukan cara yang betul-betul terus memang kena wajib guna, tetapi dia hanyalah satu panduan untuk kamu jawab. Dalam menulis pemerhatian, yang pertama dia selalunya dimulakan dengan mula ayat dengan PB tu. Maksudnya apa yang berlaku. Kita cerita apa yang berlaku. Kemudian dia ada perkataan paling. Paling bila ada lebih daripada 2. Atau cerita tu ada peningkatan. Macam semakin tadi ada lebih daripada 2. Yang tu kita guna paling. Kalau hanya ada 2 je, kita membandingkan antara 2 set, dia ada perkataan lebih. Okay. Contoh ni, dia katakan pemerhatian jika kita masuk jarak terbang kapal terbang kertas, itu PB dia yang sebelah kanan tu. Jarak terbang kapal terbang kertas paling apa? Kita ambil yang jauh lah. Paling jauh apabila panjang gelang getah ditarik 30 cm. Okey, macam tu. Itu pemerhatian dia. Jika 30 cm apa berlaku? Dia tu paling jauh lah. Jarak, kita ceritakan jarak kapal terbang paling jauh apabila ditarik 30 cm. Itu cara nak menulis pemerhatian. Kita ceritakan tentang PB. Kita ceritakan PB, kita sebut paling ke, paling apa ke, lebih apa ke, baru ceritakan sebab dia, PM dia kemudian. Baik, yang kedua, berikan inference kamu. Inference adalah sebab. Memberi sebab yang munasabah terhadap pemerhatian yang kamu perhatikan. Sekiranya soalan pertama tanya tentang pemerhatian, soalan kedua tanya tentang inference, kita boleh terus jawab dengan perkataan kerana. Terus bagi jawapan kerana sekian. Tetapi sekiranya soalan pertama terus berikan inference berdasarkan gambar rajah di atas. Soalan pertama dia tanya macam tu.
tentang inference. Maka bila kita jawab lagi, kita kena tulis pemerhatian dulu. Dia jadi macam ni, bla-bla macam ni. Kerana baru kamu teruskan dengan jawapan inference kamu. Nampak perbezaan dia? Dalam soalan kamu ni, soalan B inference, soalan pertama, soalan A itu adalah pemerhatian. Maka kita dah jawab soalan pemerhatian. Soalan B inference, kita terus kerana saja. Jadi kenapa? Kerana kalau kamu tengok dalam cerita ni tentang daya lah, daya tarikan yang jauh akan menyebabkan dia pergi dengan jauh lah. Kamu akan belajar juga dalam tahun 5 tentang daya tenaga. Kamu belajar tentang tenaga keupayaan. Okey, tenaga keupayaan, tenaga potensi, lebih kuranglah sama. Okey, tenaga potensinya terdapat pada benda-benda seperti benda yang ditarik atau satu berdasarkan kedudukan yang tinggi, maksudnya tenaga keupayaan yang lebih banyak. Benda yang ditarik, tarik pun dia mesti benda yang anjal lah. Benda tu tak anjal, dia tidak ada tenaga yang. Kalau kita tarik chewing gum ya, tenaga keupayaan ni rendah saja. Tetapi kalau benda tu dia elastik, kita tarik kita dia mempunyai tenaga keupayaan. Jadi semakin tak jauh kita tarik, tenaga keupayaan dia semakin tinggi dan dia akan diterjemahkan, dia akan bertukar menjadi tenaga kinetik. Tenaga kinetik adalah benda yang bergerak. Jadi kapal terbang tu akan bergerak dengan laju. Tenaga keupayaan tinggi, kinetik dia pun tinggi. Tenaga ditarik dengan lebih jauh belakang, dia akan terbang dengan lebih jauh. Okey, jawapan dia itulah kerana dia mempunyai tenaga keupayaan yang paling tinggi. Kalau tadi pemerhatian kamu menggunakan perkataan paling, pada inference pun jawapan kamu mesti ada paling. Okey, paling jauh. Kita akan paling jauh berbanding yang lain. Jadi inference dia punya tenaga keupayaan paling tinggi pada ketika 30 cm. Berdasarkan penyiasatan ini, kenal pasti pemboleh ubah yang dimanipulasi. Tadi cikgu dah bagi tahu, PM duduk sebelah kiri, B sebelah kanan. Jadi tengok pada jadual kamu, sebelah kiri itulah adalah kamu punya pemboleh ubah dimanipulasi. Soalan kedua, pemboleh ubah bergerak balas ambil yang sebelah kanan tu. Jarak terbang, kapal terbang ke atas. Pemboleh ubah yang dimalarkan, tadi cikgu dah sebut. Tepat kertas, bentuk kertas tu bentuk kapal terbang tu dilipat dan sebagainya. Apakah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas? Bila kita sebut tentang hubungan antara PM dan BB, itu sebenarnya hipotesis. Hubungan adalah hipotesis. Kita nak tengok ini, kita buat macam ni, apa berlaku pada PB ni. Jadi, yang tadi ya, macam kita tulis hipotesis tu, bila kita tulis PM dia macam ni, PB dia akan jadi macam ni. Itu dinamakan hubungan. Bukan hubungan ke friend, boyfriend, adik-beradik semua tu. Jadi hubungan dalam ni kita nak tengok apa berlaku bila satu benda ni diubah. Okey, tadi 3 cara cikgu dah bagi. Okey, cikgu ulang sekali lagi macam mana hubungan dia. Kita ambil tu panjang gelang kita masukkan, kita gunakan yang ni semakin sebab ada 3, 10, 20, 30 ada 3 maklumat masuk kat situ, data tu. Jadi kita gunakan kaedah semakin bertambah panjang gelang getah yang ditarik, semakin bertambah jauh jarak terbang kapal terbang kertas. Unit nak kena masuk tak cikgu? Unit tak masuk pun tak apa. Tapi tulis MLM pun tak apa, boleh, tak ada masalah. Okey, yang seterusnya berikan definisi secara operasi jarak terbang kapal terbang kertas. Yang ni cikgu pun agak kurang ni sikit tentang soalan ni. Selalunya dia tanya operasi ni dalam bentuk pemboleh ubah yang manipulasi. Tapi tak apa. Okey, jadi definisinya kita sebut balik. Kita masukkan jarak terbang kapal terbang kertas ialah kita ambil sini lah. Jarak terbang kapal terbang kertas paling jauh apabila panjang gelang ditarik 30 cm. Lebih kurang macam tu lah. Kita ceritakan balik apa yang berlaku. Okey, jarak terbang kapal terbang paling jauh bila panjang gelang ditarik sejauh 30 cm. Jadi kalau kamu lihat dia lebih kurang pemerhatian dah balik. Okey. Tapi yang ni cikgu akan cek balik. Cikgu dah tengok beberapa contoh tapi masih lagi agak tak kena jawapan ya. Tapi tak apa, itu kamu boleh abaikan dulu. Nanti cikgu akan, bila kita jumpa secara bersemuka, cikgu akan terangkan lagi. Okey, yang terakhir, nyatakan kesimpulan untuk penyiasatan yang telah dijalankan. Jadi kesimpulan, kamu boleh tulis balik semula seperti mana kamu menulis hubungan tadi. Okey, sebab kesimpulan, dia hanya mengesahkan apa yang telah berlaku. Kalau dia sama seperti yang kamu ramalkan, maka itulah kamu punya kesimpulan.
Okey, kalau dia rumusan dia ada satu lagi lebih kurang tak, rumusan dia lebih kepada menceritakan balik konsep yang kita gunakan dalam eksperimen ini. Jadi eksperimen ini macam ni, maka konsep dia macam ni. Tapi yang ni kalau kata kesimpulan, dia bukan cerita konsep, dia cerita tentang eksperimen itu sendiri. Maka eksperimen tadi itulah, panjang gelang ditarik, jarak. Itulah sama macam menulis hipotesis. Baik, cikgu rasa itu saja untuk kali ini. Dah lebih 30 minit. Cikgu punya ni takut lama sangatlah kamu nak download ya. Okey. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.